Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita nak cakap tentang sihir katak puru. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jadi insya-Allah tuan, lama saya tak buat live ni. Jadi hari ini kita akan cerita sikit pasal sihir katak puru. Jadi saya minta tuan-tuan tolong share. Kita nak sembang sikit tentang sihir katak puru ni. Jadi saya tengok tadi dalam post Ustaz Kazim tu, saya rasa terpanggil lah. Saya rasa terpanggil. Ustaz. Allahumma salli ala Muhammad. Ustaz. Okay, jadi Alhamdulillah. Jadi saya minta tuan-tuan tolong share tuan-tuan. Saya nak terang sikit pada sihir katak puru ni. Yang saya tengok di tangan Ustaz Kazim tadi tu, yang macam gambar tadi, kita tengok Ustaz Allah. Macam mana yang kita tengok tadi tuan-tuan tu. Okay, jadi kita nampak ni tuan-tuan tu, dia berbintik-bintik, dia warna hitam, macam kesan terbakar. Okey, macam kesan terbakar. Jadi ini adalah satu tanda daripada segi pengalaman saya lah. Pengalaman saya dalam 18 tahun dalam perubatan ni. Ini selalunya dinamakan sihir katak puru. Sihir katak puru ni sebab saya biasa tengok, sebab kawan saya biasa beritahu tuan-tuan, kawan saya pun dulu ada di Penang, di apa ni, Allah, di Belah Kedah ni, bukan di Penang, di Belah Kedah, lupa nama tempat tu. Dia memang bomoh lah. Jadi dia cerita lah macam mana sihir ni dilakukan. Sihir katak puru ni memang mereka ambil sekong katak, mereka ambil gambar, mereka ada jarum, mereka cucuk sihir, cucuk katak tu. Lepas tu mereka bubuh dalam air yang setengah, yang mana katak tu lambatlah mati. Tetapi itu dia lakukan untuk merosakkan kulit-kulit dari luaran yang kita nampak. Sihir katak puru ni. Okay, untuk mengetahui tuan-tuan, sihir katak puru ni bukan sekadar dia rosak di kulit kita nampak macam ni. Tak. Sebenarnya dia akan merosakkan saraf pertama sekali. Ia boleh menyebabkan kita menjadi lumpuh, dan juga akhirnya dia akan efek kepada tulang. Jadi tulang boleh jadi tulang reput. Ini sihir katak puru ni. Sihir katak puru ni memang dibuat untuk dendam lah, dendam, dan untuk membuat sakit yang panjang. Dia tak akan mati lagu tu, dia akan buat sakit yang panjang. Ini saya cerita pengalaman. Sihir katak puru ada yang busung, ada yang kulit jadi macam tu. Ini saya nak beritahu. Ada yang busung dia pakai katak jenis lain. Ada yang buat bagi kulit macam tu. Jadi ada dua. Kadang-kadang dia sampai teruk tu boleh jadi busung. Tapi yang saya tahu, dia bila jadi di kulit tu, dia pertama sekali dia akan efek. Kalau tuan boleh tanya Ustaz Kazim, dia akan beritahu pertama sekali dia akan sakit di sebahagian sendi, urat-urat dia. Sebab apa? Memang sihir yang tu dia akan buat untuk melemahkan saraf, urat-urat saraf kita. Yang kedua, dia akan attack tulang-tulang kita, mana sendi-sendi semua akan sakit, akan rosak. Jadi insya-Allah itu saya beritahu kepada tuan-tuan yang mana terkena sihir katak puru ni, tolonglah merawat dengan secepat. Okay, bahan-bahan dia kita boleh rawat. Kita boleh menggunakan macam saya akan gunakan limau, lepas tu daun sirih. Kalau dapat sirih merah lagi bagus. Lepas tu kita gunakan bedak sejuk ataupun bedak untuk sejukkan dia. Untuk sejukkan dia, dan kita akan ruqyah. Kita akan matikan dahulu bisa di luar tu. Sebab kalau bisa tu dia di luar, dia akan masuk ke dalam, saraf rosak, susah aja sikit. Dia bila sampai saraf rosak, sampai apa ni, dah sendi-sendi pun rosak, memang susah sikit lah untuk kita nak rawat. Orang kata apa, sekali, dua, tiga kali tu agak lambat lah sikit tuan-tuan. Dia ambil tempoh tu agak lambat. Sebab apa? Dia dah meresap masuk dalam. Jadi saya sarankan kepada Ustaz Kazim, saya pun duk minta ni, ada dah saya dapat nombor tadi. Saya dah hubungi seorang ustaz tu. Memang dia pun kerja di pondok Ustaz Kazim. Nanti dia akan beritahu kepada Ustaz Kazim. InsyaAllah kalau kata diizinkan, saya bukan nak orang yang popular yang kita nak berubat ke tak. Saya kesian lah, sebab dia seorang murabi, dia seorang ustaz.
Banyak lagi ilmu-ilmu yang kita nak dengar daripada beliau. Jadi insya-Allah, saya bukan orang pandai sangat, saya tak ada ilmu mana pun tuan-tuan. Cuma bolehlah orang kata tiup-tiup sikit-sikit tu, insya-Allah saya dah beritahu dah kepada PA dia lah tadi, supaya sampaikan kepada Ustaz Kazim. Jika mana Ustaz Kazim beri keizinan, insya-Allah saya akan pergi lah ke sana untuk berjumpa dengan Ustaz Kazim, dan saya cuba akan merawat Ustaz Kazim, insya-Allah. Dan saya minta tuan-tuan juga berdoa lah, semoga Ustaz Kazim disembuhkan. Ingat tuan-tuan, sihir ni memang cukup ramai, memang cukup banyak zaman hari ni. Tambah-tambah penyakit mata. Kita tengok banyak artis-artis pun yang terkena sihir. Zaman hari ni zaman yang menuju ke zaman Dajjal. Sihir akan keluar dengan begitu banyak. Walaupun ada orang kata ni kita dah masuk zaman moden. Tuan-tuan, sihir ni bukan pada zaman sekarang. Sihir ni zaman daripada zaman Nabi-Nabi terdahulu, zaman Nabi Musa lagi. Sebelum zaman Nabi Musa lagi diamalkan perbuatan-perbuatan sihir. Kemuncaknya bila di zaman Nabi Sulaiman. Kemuncak sihir tu yang berluasa sampai ke zaman Nabi Sulaiman. Dan sampailah ke hari ini, sampailah sebelum keluar Dajjal, maka akan keluarlah sihir-sihir yang begitu banyak. Sebab tu kita beritahu tuan-tuan, kita tengok di Palestin hari ini, bagaimana Israel dengan begitu kejam hari ini menjajah tanah Palestin. Sebab apa tuan-tuan? Sebab mereka nak ambil apa yang ditulis oleh Nabi Sulaiman AS, iaitu perbuatan-perbuatan sihir yang Nabi Sulaiman sendiri tanam di bawah kawasan Baitul Maqdis yang ada hari ini. Mereka cuba nak korek, nak dapatkan balik ilmu sihir itu. Jika mereka dapat dan kita dapat tahu, dah orang kata sebilangan daripada kitab-kitab sihir ni telah dijumpai oleh mereka. Apabila jumpa lagi banyak tuan-tuan, lagi masalah lah tuan-tuan. Dia akan sihirkan kita dari berbagai-bagai sudut. Dari segi pemikiran, dari segi penjajahan yang New World Order. Banyaklah tuan-tuan, nak cerita bab ni tak habis. Cuma saya beritahu tuan-tuan, memang sihir ni banyak hari ni. Dan kami di pusat rawatan pun terlampau penuh, hari-hari menerima pesakit-pesakit, insya-Allah. Saya ikut Tok, saya selalu ikut Tok, insya-Allah. Tok bantu Ustaz kata insya-Allah, insya-Allah. Saya cuba nak bantu ni tuan-tuan. Cuma saya dah telefon tadi dah dekat seorang PA je, ustaz tu, dan dia saya beritahu memang dia pun bekerja di Barokah, tak silap saya tadi. Saya suruh dia sampaikan lah, kalau kata diberi keizinan, saya akan pergi, insya-Allah. Sebab kita benda nak merawat ni tuan-tuan, perlukan keizinan tuan badan tu. Kalau tuan badan izinkan, baru saya pergi tuan-tuan. Kalau tuan badan tak izinkan, saya tak boleh nak merawat. Itu tuan-tuan kena faham. Kita bukan boleh pergi tanpa orang tak mau kita, takkan kita nak pergi, tak boleh. Itu bukan cara dalam rawatan. Dalam rawatan kita kena dapat keizinan dahulu, insya-Allah. Kita akan dapat keizinan daripada Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita kena dapat kepada tuan badan dia, maka tuan badan dia izinkan kita untuk merawat tubuhnya. Tubuhnya diizinkan untuk kita rawat, insya-Allah baru kita boleh merawat, insya-Allah. Orang yang sakit hati, kita tak boleh buat apa daripada depan mereka main sihir. Sihir nampak banyak, dan hari ni yang paling banyak adalah sihir pemisah, sihir perkahwinan. Yang pemisah ni banyak, pemisah antara suami isteri, anak dan bapa, anak dan ibu, adik-beradik, keluarga. Tu sihir pemisah. Sihir pemisah pun banyak. Sihir ain, mata ain, mata yang kita duk bubuh gambar kita, orang tak suka dengan kita, dengan hasad dan dengkinya, boleh terkena penyakit ain. Jadi kita banyak-banyakkanlah doa untuk penyakit ain ni. Uizu bi kalimatillahi tammah min kulli syaitani wa hammah wa min kulli ainil lamah. Banyakkanlah, insya-Allah. Ustaz Kazim dah izin tutup, insya-Allah. Saya cuba dapatkan keizinan dia yang betul-betul, insya-Allah saya akan pergi, saya akan tolak pergi, insya-Allah. Saya bukan nak cakap saja ni semua tak. Kalau Ustaz Kazim on, saya nak kena pergi ambil barang-barang. Saya nak kena sihir tutup nafsu ada. Saya izin tu. Saya nak kena pergi ambil barang-barang di atas Gunung Jerai. Saya nak pergi ambil sirih merah. Saya nak kena pergi ambil sirih merah untuk saya nak pergi bawa kepada Ustaz Kazim, insya-Allah. Insya-Allah lah, tuan-tuan doa lah. Yang mana kenal Ustaz Kazim perlu sampaikan.
apa yang saya beritahu ni, insya-Allah. Kita nak Ustaz Kazim teruskan lagi dakwah-dakwah Ustaz Kazim, teruskan lagi pengajian-pengajian, banyak lagi yang kita nak kena belajar lagi dengan Ustaz Kazim. Tapi bila dimainkan sihir ini, ia akan melemahkan dan akan merencatkan perjalanan Ustaz Kazim tu sendiri, insya-Allah. Cerita sikit pasal sihir katak puru ni, saya dah cerita dah tadi. Pernah kena sihir pemikat semangat waktu tengah sakit, alhamdulillah. Da'i Ahmad, PA dia tu, saya dah hubungi dah. Ada 2 nombor tadi saya hubungi, satu tak angkat, satu dah angkat. Saya dah beritahu dah, insya-Allah. Kuat sihir Ustaz Kazim je. Ustaz Kazim dikenakan satu persatu lah, kita lihat. Banyak Ustaz Kazim ni, dari hari tu lagi kita tengok bertalu-talu lah beliau kena. Roslina, semalam jumpa kat Sungai Pekat. Nanti saya call balik Roslinda no. Saya ada nombor Roslinda, cuma saya sibuk sikit, nanti saya call balik. Benda ni itulah. Kesian lah Ustaz Kazim sebab dia kena dah. Allahu Akbar. Nak cakap pun tak gamak dah. Bertalu-talu. Ini ujian untuk Ustaz Kazim. InsyaAllah kita akan bantu, insyaAllah. Semoga dimurahkan urusan Tok, insyaAllah. Tok ajak Ustaz Syafiq sekali, ya. Adinda saya doakan saya, Tok, insyaAllah buat apa. Saya doakan buat apa. Saya menunggulah kembalinya adinda saya yang tercinta Ustaz Syafiq daripada Mesir, insyaAllah. Kalau Ustaz Syafiq balik 20 bulan ni, mungkin saya bawa Ustaz Syafiq sekali, insyaAllah. Kami pergi merawat, insyaAllah. Apa lagi tuan-tuan tanya? Tok, tolong Ustaz Kazim nanti. Ya, insyaAllah. Kalau diberi izin buat live, saya buat lah. Kalau tak beri izin, kita jangan buat live. Tok, kalau mimpi tengah lawan harimau hitam, lepas tu harimau hitam tu mati, apa maksudnya, Tok? Kadang-kadang boleh jadi saka juga, tuan-tuan. Kadang-kadang boleh jadi sihir juga. Kita kena tahu check, kena check depan-depan, insyaAllah. Ya, tak apa. Yang mana yang nak suruh rawatan cara moden, boleh teruskan. Saya akan guna rawatan cara tradisional ni, sebab saya memang bidang dalam bidang tradisional. Yang mana yang bidang pakar dalam bidang rawatan moden pun boleh bersama-sama untuk merawat Ustaz Kazim ni, insyaAllah. Kita berseiringan. Saya tak pandai dalam rawatan moden. Saya mahir dalam rawatan tradisional Melayu, rawatan Islam. Saya mahir, bukan kata mahir lah tuan-tuan, memang bidang saya. Saya tak mahir, saya tak pandai. Tapi dan ni bidang saya akan gunakan bidang saya untuk merawat seorang itu. Tapi kalau yang orang yang pandai dalam bidang moden, mungkin mereka boleh detect dengan sakit-sakit moden, boleh rawat, kita rawat sama-sama, insya-Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dunia dan akhirat kita minta, kita selalu kita doa, ya Allah, kita minta selamat dunia dan akhirat, dan boleh juga ilmu apa sekali tuan-tuan yang ada di dunia ni kita manfaat, insya-Allah. Tok, minyak cenoi buat lagi. Tak, nanti kita buat, tuan. Nanti saya beritahu. Minyak cenoi ni baru ni, dia pakai minyak cenoi depan rumah dia, keluar jarum dengan banyak lah, keluar jarum, keluar duit shilin banyak depan rumah dia. Wallahualam, saya tak tahulah. Bukan saya pandai, saya retiak, insya-Allah, dengan izin Allah. Tok, kalau mimpi membakar tangkal-tangkal, bagus je tu. Supaya kalau mimpi tu bagus. Betul tu, Tok. Saya perawat, saya akan tolong jaga, Tok, insya-Allah. Amin. Saya pun minta juga. Ramai-ramai perawat doakan, insya-Allah. Tok, tolonglah datang Pahang, insya-Allah. Assalamualaikum, Tok. Saya nak tahu kalau bermaruh, tahu, Tok. Ada sama Islam. Okey. Dia memanglah sihir. Kita tengok kulit jadi macam tu. Saya beritahu dah. Sihir katak puru ni dia akan rosak saraf, dia akan rosak tulang, dan dia ada jenis juga boleh, sihir katak puru ni dia buat untuk sihir busung. Perut buncit tiba-tiba, tak tahu apa. Bila pergi hospital, dia pacik ada ayak sahaja. Tak tahu ayak tu mai dari mana. Ada yang meninggal, ada yang sembuh. Sihir busung ni, tuan-tuan, pengalaman saya, ada yang sembuh terus. Tapi kalau ada yang tak sembuh, memang bawa ke maut. Busung ni bahaya, tuan-tuan. Busung ni, saya nak cerita pengalaman busung. Sakit busung ni cukup berbahaya. Saya kalau orang main tengok busung ni, saya jadi yang kata
Allah, sedih lah tuan, sedih. Ada yang berjaya, semua wajah Allah Ta'ala lah. Ada yang kita berjaya menyembuhkan busung perut ni, dan kebanyakannya susah bila terlampau besar. Baru jadi sikit tak apa. Ingat busung ni dia kita rasa dah perut kita keras, lain pada yang selalu. Kita rasa berangi, kita rasa cekam perut kita, cepat-cepat kena dapatkan rawatan. Cuba suruh orang keliling kita tengok, isteri-isteri kita tengok kat, oi perut abang bukan makan banyak, boroi tu lain. Ni cuba suruh orang perempuan kita tengok, awak perut abang ni tiba-tiba jadi keras kan. Keras dengan mendadak. Cepat-cepat dapat rawatan busung tuan, jangan biar lama. Saya beritahu tuan ni betul, saya beritahu tuan, bukan kata betul lah. Ni pengalaman saya. Kalau jadi busung, tolong rawat cepat-cepat tuan. Mula dia masuk angin dulu. Busung ni mula-mula dia akan masuk angin dulu. Angin jahat dia akan masuk ke perut. Dia akan duduk sini. Lepas tu dia akan menghasilkan ayak. Bila jadi ayak ni tuan, dia akan merebok bisa-bisa untuk busung dalam perut ni. Itu masalah tuan. Bila pergi hospital dia pakai ayak. Masalah jantung dan ataupun paru-paru, mereka akan tebuk lubang, buat keluar ayak tu. Ada yang sembuh, ada yang tak sembuh. Hati-hati, hati-hati. Busung memang bahaya, ada yang dah meninggal. Saya bisa berubat tuan, banyak. Ada yang meninggal, ada yang sembuh. Ada yang sembuh tiba-tiba, elok dah. Satu pakcik di Almor, Bukit Tajam, saya ingat je. Saya sampai hari saya kesian pakcik tu. Memang orang susah tuan. Nak cerita tuan, saya pergi tengok Allah rumah dia kesian. Jadi saya tengok dia jadi busung, saya pun buat dengan donor darah apa semua. Saya baca. Esok tu perut dia keluar dari pusat dia ni, pusat tengah tu, keluar macam ayak terjun tu. Keluar sampai perut dia okey. Sebulan dah tuan. Dia boleh bangkit berjalan, dia boleh seronok lah, dia macam orang lain lah. Pakai baju apa semua dah. Cuma sebulan tu tuan-tuan, salah saya lah. Ni saya beritahu salah saya. Sebab saya tak sempat nak buat rawatan susulan. Saya beritahu dia, pakcik kena buat rawatan susulan. Tak apa, untuk main bila pun tak apa. Saya sibuk tuan-tuan. Saya betul-betul menyesal pun ada tuan, kita jadi Allah Ta'ala uji saya macam tu pula. Dia tak ada kenderaan nak bawa orang, mereka nak bawa dia main saya kena pergi. Jadi saya nak pergi tu, saya kalut dengan tempahan-tempahan yang lagi, yang rawatan-rawatan lain. Jadi saya pun terlupa. Lepas sebulan tu saya dengar kata dia meninggal dah. Tapi keadaan perut dia elok lah. Busung ni bila dia dah keluar ayak-ayak tu tuan-tuan, kena buat rawatan susulan dengan cepat yang mungkin. Supaya dia keluar habis selebih-selebih. Kalau tidak memang cukup bahaya. Ini saya beritahu dalam bidang rawatan Islam. InsyaAllah. Jaga bukan saya hero apa, saya tak hero, saya sikit je. InsyaAllah itulah saya boleh kongsikan sikit tentang tip-tip yang mana kalau Ustaz Kazim ni kita akan gunakan sirih merah lah tuan. Sirih merah kita akan guna, mungkin kita guna kapok ataupun bedak sejuk, dan juga beberapa bahan lagi. Limau kita akan guna untuk kita matikan di atas tu dulu, supaya dia tak merosak, masuk ke saraf, masuk ke tulang dia. Kalau masuk ke saraf, masuk ke tulang dia, agak susah sikit kita nak rawat lah kalau biar lama. Saya harap kalau Ustaz Kazim menonton live saya ni, saya minta lah Ustaz Kazim, tadi saya dah call lah nama dia apa, tak tahu. Senang. Nama dia Allah, nama apa tuan-tuan tadi? Ada name set ni? Ada lah tadi nama apa lah? Apa? Tak ingat saya. Tadi saya dah call dah. Dia kata hari maghrib saya nak jumpa Ustaz Kazim. Kalau Ustaz Kazim izin, saya pergi lah insyaAllah. Ya, semua kebanyakan sihir ni makan dalam tuan. Kebanyakan sihir ni makan dalam. Tak, dia kadang-kadang ada orang yang jenis dia tak mau layan. Dia macam tak percaya. Ada, ramai. Dia dapat tanda sikit, dia jadi jantung berdebar laju, dia mendapat mimpi dia macam tak layan benda ni. Dia kata lah benda ni mengarut lah. Tanda ni Allah Ta'ala bagi tanda. Sihir ni memang yang satu yang kita nak tahu sihir ni sebab dia ada tanda. Muhung orang tak ada sihir, orang yang kena sihir yang kata tak ada tanda, tipu. Sihir sebelum dia jadi sihir tuan-tuan, saya nak beritahu tuan, sebelum dia jadi sihir, dia ada tanda dia. Tanda dari segi mimpi dia, dari segi luaran dia, dari segi tidur dia, gangguan tidur dia, dari segi gangguan dia berjalan, dia duduk, mesti ada tanda-tanda dia. Tapi kalau orang tu kata, "Dok, saya terkena sihir, saya tak ada tanda," itu penipu. Itu adalah ego diri dia. Ada banyak saya jumpa
Betul tu cakap ni betul sampai teruk lah. Kita nak buat pun susah. Dah bila sampai teruk, pasal kita tanya pasal awal-awal dapat tanda, saya tak percaya. Itu jawapan yang selalu kita jumpa di pusat rawatan. Saya sebelum ni saya tak percaya dengan sihir-sihir, saya tak percaya dengan jin setan ni semua. Sebab saya rasa dunia dah moden, ni semua permainan tidur, dah biasa permainan iblis je dia kata. Tapi bila biar lama, dia makan dalam, pi hospital, masuk pakar, pi hospital luar, bayar duit ribu-ribu, scan mai, buat MRI scan, apa keluar semua tak ada apa, barulah depa gelabah cari pusat rawatan Islam. Jadi bermacam-macam kes. Jadi susah tuan-tuan. Bila dah lama susah. Tapi insya-Allah kita tolong lah. Bukan kita tak tolong. Tapi saya nak beritahu ni supaya tuan-tuan alert. Alert dengan diri tuan-tuan. Sihir dia akan datang dengan tanda dia dulu. Setengah orang dia kata, "Tok, saya mimpi ulang kejang saya." Tapi ulang tu tak patut saya, dia baru duk kejang saya. Tak apa. Bagus. Jadi kita kena kuatkan amalan kita, ataupun kita jumpa ustaz-ustaz, ataupun kita sendiri buat amalan. Supaya benda tu baru nak datang duk ligan kita, tak gigit patuk lagi. Jadi kita dah boleh elakkan dia supaya lebih teruk, lebih parah. Ada orang yang mimpi, "Tok, saya mimpi ular tu, dia main gigit dah saya. Saya rasa gigit dah." Maknanya sihir tu dah masuk. Dah masuk, start mula masuk dalam tubuh badan. Itu saya kata, tanda-tanda sihir ni memang dia ada tanda dia. Ini kerja Allah Ta'ala. Allah Ta'ala beri tanda pada kita supaya kita tahu bahawasanya diri kita ni sedang disihir. Begitu Nabi SAW sendiri pun biasa disihir. Dan Nabi tahu bagaimana tanda-tanda Nabi disihir. Nabi rasa macam terawang-awangan. Nabi rasa dia sedang bersama dengan isteri dia pada hari tidak. Itu semua tanda-tanda sihir tuan-tuan. Sebelum main sihir ni ada tanda-tanda dia. Jadi hati-hati. Bila nak balik SP je, saya dalam mood cuti lagi ni. Saya selesaikan sakit-sakit belah-belah sini, belah-belah tempat saya ni. InsyaAllah di Bidung ni Daniel tengah duk buat lah rawatan. Daniel ambil alih, dia tengah buat rawatan. Saya duk settle sat belah-belah luar ni yang tak selesai ni. Bukan senang tuan, terpaksa buat macam tu insyaAllah. Ada live tak nanti Ustaz Kazim? InsyaAllah lah, kalau saya diizinkan saya pergi insyaAllah. Itu yang saya boleh beritahu tuan-tuan. InsyaAllah saya free, tak ada masalah. Saya boleh bantu insyaAllah dengan izin Allah, bukan saya pandai. Macam mana nak check ya? Kalau nak check, selalu kita masuk dalam live kita duk buat selalu ru'yah jarak jauh boleh check. Lepas itu tanda dia, kita tidur ada tanda-tanda, mimpi ular, mimpi jatuh tempat tinggi, mimpi anjing hitam, kucing hitam, rimau hitam, mimpi buaya, mimpi dapat baby. Itu semua baby ni dia berkaitan dengan saka kita, mimpi dapat kain kuning. Itu semua lebih daripada saka keturunan-keturunan kita. Itu semua tanda-tanda. Tanda sihir dia dah main step kedua, tidur terkejut. Ni dengar apa saya cakap ni. Kok-kok tuan-tuan ada. Tidur terkejut. Sedang tidur terkejut bangkit. Itu tanda dah sedang sihir dah menguasai diri anda. Lepas tu dia kerap lah. Tidur terkejut ni kerap. Lepas tu tidur direntak kaki, macam kaki kita ditarik rentak. Itu dah tanda-tanda sihir dah masuk ke badan. Yang ketiga pula, jantung berdebar dengan tiba-tiba, tak ada apa pasal pun, duduk relax macam ni, duduk atas kursi, tiba-tiba duduk main duduk. Dia punya rhythm tu laju, tiba-tiba lepas tu baru dia main normal balik. Berpeluh pula tiba-tiba. Itu semua tanda-tanda. Lepas tu tanda lagi sakit badan, sakit terutama yang di bahu kita, dua belah bahu kita ni. Ini tanda-tanda senang kita disantau ataupun sakit dia tengah-tengah ni. Ini antara tanda-tanda dia. Sakit pinggang, nafsu tak naik, syahwat tak naik. Itu semua tanda-tanda sihir yang telah ada dalam tubuh badan kita. Mimpi harimau ni lebih kepada mimpi saka kita. Tu tuan-tuan dengar lah apa yang saya beritahu tu. Mimpi jatuh tempat tinggi, mimpi gayat, mimpi terjun bangunan lah, apa mimpi. Tu semua berkaitan dengan sihir dan saka lah. Jadi tolong apabila ada tanda-tanda itu, pergi cuba-cuba check. Saya selalu terkejut bila tidur. Nur Seli, tolong pergi dapatkan rawatan ataupun ustaz-ustaz yang berdekatan. Saya tak suruh main kat saya. Saya pun ramai dan pergi cari ustaz-ustaz lain. Ramai ada dalam perawat-perawat ni. Cuma carilah perawat yang betul-betul perawat. Jangan cari perawat yang menipu nak ambil kesempatan kita. Hari ni tuan-tuan,
Kalau mimpi Tok Singa apa maksud dia? Kalau hak mimpi putu perempuan, saya nak menikah lagi. Kalau mimpi tu lelaki, saya pun merasa takut juga. Takut main kot lain-lain pula. Lawak you know. Jadi dapatkan ustaz-ustaz yang ataupun perawat-perawat yang ikut landasan syar'i. Jangan duk pi cari perawat-perawat yang merepek merapu raban-raban ni semua. Itu tuan-tuan tanggung sendirilah. Saya tak mahu tanggung tuan. Hari ni orang jual agama, orang pakai sikit kepiah, sat jadi kutu, sat jadi guni. Hati-hatilah jenis perawat-perawat macam tu semua. Perawat-perawat yang tak jaga aurat. Perawat-perawat yang banyak orang yang ambil kesempatan, letak harga apa semua tu, salah guna kan. Tu semua hati-hati. Jangan terjebak dengan benda-benda yang boleh merosakkan kita lagi, insya-Allah. Carilah perawat yang baik, insya-Allah. Saya selalu selalu sakit bau dan tulang belakang. Kalau scan selalu muntah dan senawa. Tu Azhar Hussein cuba check tengok no. Kalau dah tahu tu kena pergi buat rawatan. Tok, badan saya jadi panas, badan saya jadi cucuk jarum. Itu juga tanda-tanda dah cucuk jarum tu dah sampai teruk dah tu. Tok minta ulas sikit kerasukan tengok cerita KNN Desa Penari. Dia kadang-kadang ni tuan-tuan cerita-cerita ni dibelakonkan balik cerita tu. Benda yang betul dilakonkan, dibuat filem. Saya tak tengok lagi lah KKN ni, saya nak tengok juga. Benda ni dilakonkan kembali dan cerita tu cerita betul. Dan dia ada link dengan bila berlakon ni tuan-tuan pergi tanya lah orang yang pelakon-pelakon yang duk berlakon cerita-cerita hantu ni. Kebanyakan dalam syuting mereka ni memang diganggu. Dulu saya juga jaga syuting-syuting cerita-cerita filem seram ni, mereka panggil saya untuk jaga kawal kontrol depa punya kawasan tu. Jadi saya buat kerja tu lah. Jadi kadang-kadang syuting ni tuan-tuan menyebabkan cerita-cerita yang menyebabkan yang hantu ni, menyebabkan jin-jin sana memang ada situ. Dan orang yang tengok ni pula dia terlampau hayati dengan emosi dia juga. Dan memang diri dia tu ada gangguan jadi dah masuk tuan-tuan. Kalau sebab tu kata gamak-gamak seram ni, kalau orang yang lemah semangat jangan tengok. InsyaAllah. Tok bila nak ambil saya jadi anak murid, Allah Akbar. Saya ni tak layak lagi. Tok. Betul tu Tok ya. Bahu kanan sakit masa bangun tidur macam mana. Jangan silap bantai tu lain tuan. Kalau tidur makin silap bantai, jangan duk tanya lah. Tok banyak osdung tapi buang ya. Osdung tu dah banyak sikit. Dia kalau cakap banyak ada jadi kata hidung. Saya sedung ni lah, payah sikit saya. Tok, kalau mimpi kawan kita kerja di kerja singa, apa maksud dia? Pelik ni. Pelik tuan. Pelik, saya nak cerita pula tahu. Banyak lah tafsir-tafsir mimpi dah. Yang ada yang boleh saya tahu, saya beritahu. Assalamualaikum. Orang yang buat sirah bolah tak, dia kena balik tak? Buat sihir boleh kena balik? Ya. Sihir akan kena balik pada tuan yang dia cerita dia macam ni tuan, saya cerita no. Tok Bomo ni dia cerdik. Okey, orang yang nak ambil contoh A pergi jumpa Tok Bomo, nak kenalkan si B. Dengar no, saya cerita. Okey, Tok Bomo ni C lah. Okey, A mai jumpa Tok Bomo, beritahu saya sakit hati dengan B ni. Jadi saya nak Tok Bomo buat kepada si B ni. Okey, Tok Bomo pula minta gambar-gambar si B ni. Maka si A pun bagilah gambar-gambar semua. Dan Tok Bomo kata, okey, saya akan buat macam ni. Dan kamu kena tahu pantang larang dia. Ada A, B, C, D. Okey, ni pantang-pantang larang kamu kena jaga. No? Dan saya takkan bertanggungjawab. Bomo akan cakap macam tu. No? Jika berlaku apa, saya takkan tanggungjawab. Kalau berlaku atas kamu patah balik kamu main jumpa saya akan buat balik. Selalunya macam tu. Bomo akan lepas tangan. Okey, settle lah. Okey, dia pun setuju. Maka si Bomo ni buatlah untuk si B. Hantarlah sihir. Okey, nak cerita kali tuan-tuan. Bila sihir ni, sebab tu ada orang setengah dia kata dia selalu sakit waktu asar. Ada setengah orang kata aku sakit selalu waktu maghrib. Dia terpulang waktu bila yang dia telah dimandrem ataupun dia telah dibomoh ataupun dibaca mantra-mantra di atas tubuh badan dia, terpulang di waktu mana orang yang buat sihir tu buat. Kalau dia buat lepas maghrib, Tok Bomo tu jampi lepas maghrib, Tok Bomo tu buat lepas maghrib, maka tuan-tuan akan sakit hanya waktu maghrib saja. Waktu lain okey.
Waktu tu dia akan sakit. Sebab apa? Itu waktu yang telah dibuat oleh bomoh-bomoh. Okey, bila dah buat habis semua dah, si B ni pun sakit teruk bawah semua, pilah rawat dengan ustaz. Bila ustaz ni tarik buang sihir, jin ini akan cari balik, cari balik tuan dia. Tuan dia pertama adalah bomoh. Bila sampai ke bomoh, bomoh akan elok, bukan aku yang hantar api, A yang hantar api, maka hampilah kepada A. Jadi jin tu akan patah balik, makan balik A ni. Sebab apa? Dia sakit lah, jin ni sakit lah. Bila kena dengan ustaz ni, dia sakit, dia akan patah balik, dia akan makan lah. Nak makan bomoh, bomoh dah tempiah, bomoh hantar pulang kepada A ni, maka A lah kena teruk. Jangan buat sihir ni tak ni lah tuan-tuan, tak habis sampai bila. Tu saya boleh beritahu. Mimpi lintah tu sihir lah, mimpi lintah tu sihir, tak elok. Mimpi lintah tak elok. Doakan jumpa jodoh insya-Allah. Tok, mimpi anak tedung dengan jarum adalah mimpi banyak lah saya beritahu. Hati-hati buatlah rawatan insya-Allah. Tok, kalau mimpi kena hambat dengan diri sendiri, muka hodoh, apa maknanya? Allahu alam. Takut-takut kita ada benda something, kita ada ambil ilmu-ilmu yang tak baik, itu dah namanya berdamping. Ingat, jangan ambil ilmu sebarangan, dia boleh menjadi pendamping kamu. Pendamping kamu berwajah kamu, ia akan iras wajah kamu, pendamping ini. Maka bila kamu mati, bermulalah ia menjadi saka keturunan kamu sendiri. Itulah asal usulnya saka keturunan. Ia bermula dari pendamping. Berdampinglah kamu wahai dengan, contoh ayat yang selalu digunakan, berdampinglah kamu dengan aku untuk sekian-sekian aku ni. Bila kamu ambil pendamping, ambil ilmu-ilmu yang salah, maka ia akan berdamping dengan kamu dan ia akan berwajah seperti kamu, cuma ada kesan-kesan yang lain, tapi wajahnya seperti kamu. Maka lepas kamu mati, ia tidak diselesaikan, maka ia akan menuntut perjanjian dahulu antara kamu dengan dia. Maka yang menjadi mangsa adalah cucu, anak-anak cucu keturunan kamu. Hati-hati. Kemungkinan tok kamu ada ambil ilmu, ia pun boleh menjadi seperti itu. Maka dia menjadi warisan kepada kamu sendiri. Bukan kamu sendiri, tapi tok kamu ke siapa-siapa yang ambil, maka dia dah masuk untuk mewarisi kamu, maka kamu akan nampak muka kamu. Sebab itulah orang dulu belah hantu raya. Kita famous dengan hantu raya tuan-tuan. Hantu raya ni dia muka dia serupa tuan dia, cuma dia tinggi. Terpulang kepada kena jaga bendang, jaga dusun. Waktu malam tengok ada orang buat kerja, pagi tak ada orang buat kerja. Nampak macam tuan dia, bukan tuan dia. Itulah pendamping, itulah saka keturunan, saka tuan dia. Baik, insya-Allah mimpi dia pun menang IPL. Tu mimpi dah istimewa, insya-Allah. Lawak kan tuan. Okey, insya-Allah. Jadi itu saja daripada saya. Dah dekat waktu maghrib, kita nak buat standby untuk waktu maghrib. Jadi siapa-siapa yang berkaitan dengan Ustaz Kazim, tolong sampaikan apa yang saya bercakap ni. InsyaAllah semoga kita dapat menolong Ustaz Kazim, dan kita harap Ustaz Kazim sembuh dan boleh lagi sampaikan ilmu, dan kita dahagakan ilmu daripada Ustaz Kazim lagi, insyaAllah. Saya doakan kepada Ustaz Kazim supaya sembuh daripada buatan-buatan sihir ni. Semoga Allah Ta'ala melaknat orang yang buat sihir pada Ustaz Kazim, dan juga semua orang yang lain-lain. Semoga Allah Ta'ala memberi hidayah kepada mereka yang tukar-tukar sihir ini. Ingat, kamu buat kat orang, kamu pasti akan dapat balasan di dunia dan juga di akhirat, insya-Allah. Saya mohon ampun dan maaf jika ada tersalah kata-kata saya, melawak kasar saya. Saya mohon ampun maaf, saya ni adalah seorang pendosa, selalu yang buat dosa. Ampunkan saya. Saya sudahi, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.